Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Bertemu kembali kita dalam kuliah secara maya ini. Mudah-mudahan kita semua dipermudahkan oleh Allah di dalam mencari dan juga memahami ilmu agama Allah dan diberi kelebihan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan baca kitab Matla'ul Bahraini wa Majma'ul Bahraini bagi subjek SYD 11062 kajian teks Jawi Klasik. Daripada teks yang dibekalkan, kita akan baca pada muka surat 26. Faslun qala al-muallifu qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ini suatu fasal pada menyatakan ain najis dan kaifiat menghilangkan dia. Di pengarang telah Jadi pengarang ingin membawa kita seterusnya selepas perbincangan berkenaan dengan tayamum berkaitan dengan najis dan juga kaedah cara bagaimana kita menghilangkan najis yang bentuk macam mana dan cara macam mana kita nak menghilangkannya. Dan segala yang cair yang keluar daripada dua jalan. Jadi bermula pengarang menceritakan apa itu najis. Segala cecair yang keluar daripada dua jalan najis. Dua jalan iaitulah kubul dan juga dubur. Najis ia melainkan mani. Mani ini bukan najis. Bukanlah najis. Jadi segala apa yang keluar daripada dua jalan kubul dan juga dubur adalah najis melainkan mani anak Adam. Jadi mana yang bentuk cecair sini? Yang cair saja yang keluar tu adalah najis. Melainkan mani anak Adam dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi. Dan apa-apa sahaja cecair yang keluar daripada binatang selain daripada manusia, apa yang keluar daripada kubur dan duburnya adalah najis juga. Kecuali air mani. Air mani yang keluar daripada binatang adalah tidak najis, dan selain daripada anjing dan juga babi. Dan barang yang teranak daripada keduanya, dan barang yang maksudnya dan haiwan yang dilahirkan, yang teranak yang dilahirkan daripada keduanya, daripada anjing dan juga babi, atau salah suatu daripada keduanya.
ataupun yang lahir daripada kacukan anjing dengan binatang yang halal yang lain ataupun binatang lain, ataupun daripada babi dengan binatang lain, dengan binatang yang suci. Jadi hasil kacukan daripada binatang yang najis ini, air maninya adalah dikira najis juga, termasuk di dalam cecair-cecair yang najis. Dan keluar dengan yang cair. Bila disebut cair, ataupun dalam istilah Arabnya kullu ma'i'in. Ma'i'in setiap benda yang setiap cecair, setiap benda yang cecair, maksudnya terkeluar daripada pengertian ini dan keluar dengan yang cair tiap-tiap yang keras dan ulat. Tiap-tiap benda yang keras yang keluar, benda-benda pejal yang keluar daripada kubul ataupun dubur. Dan ulat seperti biji-bijian, maka ditanamkan dia. Sekiranya jika bijian-bijian jika ditanamkan dia, nescaya tumbuh biji yang ditelang. Seperti biji nangka ataupun biji durian ataupun biji kacang yang ditelang, yang mana ukurannya kalau ataupun dhabitnya sekiranya ditanam, disemai di dalam tanah ataupun dalam air ke dalam tempat yang lembap, kalaulah ditanam biji itu, nescaya tumbuh. Biji itu akan tumbuh. Bermakna masih lagi dia berfungsi dan juga hidup kalau ditanam. Tiada najis. Jadi biji-bijian yang ditelan ini sekiranya ditanam dia tumbuh, termasuklah biji tembikai dan sebagainya, tiada najis. Biji yang ditelan yang keluar daripada kubul ataupun dubur tadi, hukumnya bukanlah najis, tiada najis, hanya mutanajis jua. Ianya termasuk di dalam hukum mutanajis sahaja. Hanya mutanajis sahaja. Maksudnya dia hanya tercemar dengan najis, suci dengan dibasuhkan dia. Ianya boleh menjadi suci setelah keluar daripada saluran najis, dan dia boleh kalau nak digunakan semula, masih lagi boleh digunakan semula kerana ianya termasuk dalam hukum mutanajis sahaja. Dari sudut hukum, manakala dari sudut nak guna ke tidak guna tu, itu terserahlah kepada selera ataupun terserah kepada kita semualah nak guna. Dari sudut fiqh ini menerangkan hukum tu adalah suci apabila dibasuh semula. Jadi isu ni, isu berkenaan dengan ini pula bolehlah kita kaitkan dengan isu kopi luwak, yang mana kita dengar ianya dihasilkan daripada biji kopi yang diberi makan kepada sejenis musang, dan musang itu dia menelan biji kopi, dia keluar semula daripada saluran najis, kemudian diproses menjadi kopi yang enak diminum. Dari sudut kaedah, ianya kalau masih lagi kopi itu belum lagi berubah menjadi najis kepada haiwan tersebut, maksudnya ianya masih lagi keras dan sekiranya ditanam, ia masih lagi boleh hidup, maka dia termasuk dalam hukum mutanajis. Dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan, yang keluar daripada segala lubang-lubang. Maksudnya dan terkeluar dengan pengertian yang keluar daripada dua jalan. Maksudnya yang kita sebut najis tadi ialah cecair yang keluar daripada kubul ataupun dubur. Dengan makna lain, sekiranya cecair itu keluar daripada lubang selain daripada kubur dan juga dubur, seperti keluarnya melalui hidung, keluar melalui telinga, keluar melalui mulut, keluar melalui pusat dan sebagainya. Jadi terkeluarlah dengan takbir daripada pengarang ini, yang keluar daripada segala lubang-lubang.
apa-apa sahaja cecair yang keluar daripada segala lubang-lubang yang berbaki yang ada pada tubuh manusia, maka iaitu suci. Hukumnya adalah suci sekaliannya. Semuanya adalah suci. Tahi hidung, tahi telinga, tahi mata, apa-apa saja yang kita namakannya sebagai tahi, walaupun ianya tahi tetapi dari sudut hukumnya adalah suci. Melainkan muntah. Melainkan muntah iaitu qaid. Qaid muntah dan air yang keluar daripada suatu orang yang tidur. Air yang keluar daripada suatu orang yang tidur yang keluar daripada maidah. Biasanya keluarnya air melalui mulut yang dinamakan sebagai aliobasi. Kita lihat sekiranya air itu keluar daripada maidah, maksudnya kalau keluar daripada maidah ni perut, maidah perut, diketahuikan dia. Macam mana nak tahu? Kita nak selidik macam mana dia keluar daripada yang terkumpul dalam kelenjar ilio ke ataupun yang terkumpul daripada perut. Cara macam mana diketahuikan dia dengan bau. Sini dengan berwau, dengan bau, dengan busuk, bukan dengan bau, dengan busuk baunya. Jadi cara untuk mengetahui adakah ianya berkumpul keluarnya hasil daripada himpunan ilio dekat dengan kelenjar ilio ataupun ianya terkeluar daripada perut dengan menghidu baunya. Dan kuning warnanya. Kemudian warnanya pula berwarna kuning, maka najis ia. Mana air basi yang keluar dalam bentuk macam ni dengan dua sifat ini, berbau dan juga warna kuning, ianya adalah najis. Mana kalau seorang tu tidur, keluarnya air liur basi yang berwarna dan juga berbau, ianya menandakan ia keluar daripada maidah, daripada perut. Itu yang pertama, kullu ma'i'in, setiap benda yang cair yang keluar daripada kubul dan juga dubur, dan termasuk juga muntah di sini, muntah dan juga air liur basi yang keluar daripada perut. Seterusnya yang kedua, ini yang pertama, setiap yang cair. Yang kedua, dan darah dan nanah, darah, nanah dan danur, dan air kuman yang berubah baunya, dan laban binatang yang tiada dimakan. Laban maksudnya susu. Laban ni susu binatang yang tiada dimakan. Dan arak dan nabis dan tiap-tiap yang cair yang memabuk. Tiap-tiap cair yang memabukkan, najis ainnya. Semuanya adalah najis. Jadi perkara yang kedua yang termasuk dalam ain najis ialah zat-zat yang najis ialah darah. Darah itu sendiri adalah najis. Darah yang keluar lah. Maksudnya darah yang keluar daripada tubuh manusia ataupun binatang. Darah binatang adalah najis hukumnya. Berada dalam tubuh, dalam badan kita masih lagi tidak najis. Tapi bila dia keluar, berubah menjadi najis. Danur ni ialah air. Kemudian keluarnya air, dia panggil danur, termasuk air kuman yang berubah baunya, dan laban susu binatang yang tiada dimakan. Binatang yang tiada dimakan dagingnya ni, susu harimau ke, ataupun susu singa ke, susu gajah ke, yang tiada dimakan dagingnya. Arak yang dijadikan cecair mabuk, minuman mabuk yang dijadikan daripada kurma, nabis yang dijadikan daripada anggur, dan tiap-tiap yang cair yang memabuk. Termasuklah benda-benda cair yang lain, minuman-minuman lain yang memabukkan, yang dihasilkan daripada buah-buahan selain daripada
selain daripada kurma dan juga selain daripada nabis, selain daripada anggur, sama ada air tuak masam ataupun air tuak mabuk yang dijadikan daripada kelapa ataupun dijadikan daripada kelapa laut dan sebagainya. Najis ainnya, ain zat benda-benda yang disebut ni daripada darah sehinggalah tiap-tiap cair yang memabukkan, semua itu adalah najis. Bersalahan yang beku. Bersalahan maksudnya terkeluarlah daripada benda yang beku. Seperti benda beku ni maksudnya bukan bentuk cecair. Seperti maksudnya benda yang mabuk, yang berbentuk pejal, yang berbentuk beku, seperti buah kecubung. Buah kecubung yang kalau kita kenal buah kecubung tu, dia bentuk macam berduri-duri macam buah kemerikani. Umpamanya dan seumpamanya tiada najis. Mana buah kecubung ataupun isi buah pala yang dikatakan dia boleh mengkhayalkan, boleh mabuk, boleh membawa kepada mabuk, walaupun tetapi dia tidak dikira najis kerana dia bukanlah cecair. Dan segala bangkai. Jadi termasuk juga benda yang memabukkan di sini ialah mukhaddirat, dadah-dadah atau pil-pil yang sekiranya dimakan boleh menyebabkan seorang tu mabuk, khayal, yang tu tak termasuk dalam benda cecair, dia bukanlah najis. Walaupun kita namakan dia sebagai najis dadah, tapi sebenarnya dia bukan najis. Dan segala bangkai najis. Segala jenis bangkai adalah najis. Sekaliannya semua bangkai adalah najis, melainkan bangkai manusia dan ikan dan belalang. Bangkai manusia, mayat, ikan dan belalang adalah suci bangkainya. Tidak najis. Walaupun ikan kita lihat dia terapung ketika musim banjir, ikan yang terapung musim banjir dalam kolam, ikan itu mati lemas. Contohnya ikan mati lemas, terapung. Sama ada terapung ataupun tenggelam, tafian atau rasian, adalah suci hukum dari sudut bangkainya suci. Dan juga belalang. Belalang juga bangkainya adalah suci, bukan najis. Seterusnya, ini yang ketiga, segala bangkai. Yang keempat, anjing dan babi. Dan anjing dan babi najis keduanya. Dan barang yang teranak daripada keduanya. Atau daripada salah suatu daripada keduanya. Dengan binatang yang suci. Yang ni perkara ni kita dah sebut tadi. Anjing, babi dan hasil daripada kedua-dua ataupun salah satu daripada kedua-dua binatang yang najis ini hukumnya adalah najis. Dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis. Segala ain najis yang disebutkan di atas ini tiada dimaafkan. Tidak maaf. Melainkan sedikit daripada darah. Bila sebut tidak dimaafkan ni, kita biasanya mengaitkan hukum maaf tak maaf ni dalam masalah membawanya dalam sembahyang, menanggung najis dalam sembahyang, bawa pakaian yang mengandungi benda najis dalam sembahyang, tiada dimaafkan, melainkan kecuali, yang ni dimaafkanlah ni, melainkan sedikit daripada darah, dan nanah, dan danur, dan darah baraghis. Darah baraghis ni darah kumbang. Sejenis serangga kumbang, dan tahi lalat. Tahi lalat ni bukan yang tahi lalat kekal atas muka tu, tetapi tahi lalat yang memang lalat tu hinggap dan dia lalat hinggap dan buang najis atas pakaian kita ataupun atas badan kita. Dan tahi lalat dan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir, dan haiwan yang tidak mempunyai darah mengalir,
apabila gugur jatuh. Apabila gugur maksudnya jatuh najis-najis yang tiada dimaafkan asalnya pada sesuatu yang cair. Kalaulah dijatuh pada sesuatu yang cair seperti air minuman ataupun jatuh dalam kuah ataupun jatuh pada minyak ke atau pada air yang sedikit, jatuh pada benda yang cair ataupun jatuh di dalam air yang sedikit, dalam baldi, dalam kalah yang tak sampai ukuran 2 kalah, dan tinggal lagi daripada perkara yang dimaafkan dia tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang. Ini adalah satu daripada perkara benda-benda najis yang ma'fuun anha, yang dimaafkan. Disebut di sini salah satu daripada beberapa najis yang dimaafkan. Cuma secara detailnya tidaklah dinyatakan, diperturunkan satu persatu di sini. Maksudnya pengarang hanya memberi kaedah satu saja, yang lain boleh kita merujuknya ke dalam kitab-kitab fiqh yang panjang. Kemudian cara bagaimana kita nak basuh dan kaifiat membasuh najis, membersihkan najis, kaifiatnya, cara-caranya ialah jika ada ia aini, kalaulah najis tu najis yang aini yang nampak zatnya, menghilangkan ainnya. Jadi hendak kita hilangkan dahulu ainnya, yakni jirimnya, hilangkan jirimnya, dan menghilangkan segala sifatnya, hilangkan juga sifatnya, iaitu rasanya, warnanya dan baunya. Kalaulah ain berbentuk najis aini, hilangkan ketiga-tiga perkara ini. Sifatnya iaitulah rasa, bau, warna dan juga baunya. Jadi kalaulah benda tu melekat pada pakaian tu hendaklah dibasuh sehinggalah hilang tiga sifatnya ini. Maka jika tinggal rasa, kalaulah dibasuh ataupun dibersihkan, tiba-tiba rasa masih lagi ada, tertinggal lagi rasa, melekat lagi rasa tu, tiada dimaafkan dia, tidak dimaafkan. Kalau tak rasanya masih lagi ada, rasa masin ke apa ke, rasa pahit ke, melainkan tidak dimaafkan dia, melainkan jika uzur daripadanya. Kecualilah yang tak mampu, yang uzur yang kita tak mampu hilangkannya, sekira-kira tiada hilang melainkan dengan dipotongkan dia. Boleh hilang tapi dengan cara potong. Kalau pakaian, kena potong pakaian. Jadi rosaklah pula pakaian tu kalau dipotong. Maka dimaafkan dia ketika ini, dimaafkan kalaulah sudah tidak mampu lagi segala usaha kita buat, dan kalau kita tanggalkan juga sehinggalah terpaksa merosakkan pakaian, dimaafkan dia. Dan jika tinggal warna, kalaulah perkekalan warna atau bau yang sukar dihilangkan dengan sekira-kira digosok 3 kali. Setelah digosok, diberus, dibasuh sebanyak 3 kali, itu yang sukar lah, mana selepas 3 kali dah berus, dianggap sebagai sukar. Dengan air tiada hilang. Dengan air mana dah digosok, dah dibasuh dengan air, tiada hilang juga. Sucilah tempatnya. Maka dikira sucilah juga tempat itu. Seperti darah yang warnanya pekat, kena pada pakaian. Bila kita dah basuh, kesan daripada darah tu masih lagi ada walaupun kita dah gosok beberapa kali, dah berusnya beberapa kali, tapi tak hilang juga. Maka sucilah tempat yang terkena darah itu. Dan jika tinggal keduanya, tinggal warna dan bau pada satu tempat daripada najis
yang satu, daripada satu najis, maka wajib dihilangkan keduanya. Melainkan jika uzur seperti barang yang telah terdahulu daripada tinggal rasanya, maka dimaafkan dia. Okay, jadi kalaulah benda tu masih lagi kekal, berkekalan setelah dibasuh, setelah kita dah usaha untuk menghilangkannya, seperti macam bau jugalah sebelum daripada ni, macam macam seperti barang yang telah terdahulu, mana setelah kita basuh, dia tak mampu hilang juga, dia tak hilang juga, maka dimaafkan dia. Dan jika ada ia najis hukmi, kalaulah najis itu bukan aini tapi hukmi, kalau najis hukmi iaitu yang tiada baginya jirim. Jirim sudah tidak ada, zatnya sudah tidak ada. Dan segala sifatnya, tidak ada bau, tidak ada warna dan juga tidak ada rasa. Memadai sekali. Memadai sekali lalu air atasnya jua. Hanya memadai dengan sekali lalu, mencucur air atasnya sekali lalu jua. Mana benda yang tempat yang sudah kering najisnya, tidak berbau dan tidak ada warna juga dirasa, mana cukup dengan sekali lalu air. Itu najis hukmi. Dan kencing kanak-kanak lelaki yang belum lagi makan dan minum yang lain daripada laban atas jalang mengenyangkan dahulu daripada lalu masa 2 tahun, sucilah tempatnya dengan dipercikkan air atasnya sekira-kira diratakan dia dan tertinggi air atasnya jika tiada mengalir sekalipun. Kemudian syarak memberi kelonggaran bagi air kencing kanak-kanak lelaki. As-sabi. Ini kencing baulu as-sabi. Bagi kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan, yang tak makan dan minum selain daripada laban, selain daripada susu. Jadi kanak-kanak, budak-budak, kanak-kanak bayi yang belum lagi berumur 2 tahun dan dia hanya minum susu ibunya, dia tidak makan makanan lain atas jalan yang mengenyangkan. Bukan dia tak makan makanan lain yang mengenyangkan. Kalau makan tapi tak mengenyangkan, bukan atas dasar, atas jalan mengenyangkan, contohnya diberi aiskrim, diletakkan di atas lidahnya, itu tak termasuk dalam atas jalan mengenyangkan. Dahulu maksudnya sebelum daripada lalu masa 2 tahun, sebelum berumur 2 tahun, mana dalam lingkungan umur 2 tahun ke bawah, sucilah tempatnya. 2 tahun ni mengikut perkiraan 2 tahun Qamariyah. 2 tahun Qamariyah bersamaan kalau 1 tahun Qamariyah 350 hari, 2 tahun 700 hari. Berkaitan dengan tahun Qamariyah. Ini bilangannya dah 700 hari. Tapi sekiranya kita mengira tahun mengikut bilangan tahun Masihi, akan jadi 365. Jadi lebih melebihi lah. Mana kita perkiraan ni mestilah berdasarkan kepada tahun Qamariyah. Sucilah tempatnya. Jadi cara nak menyucikan tempat najis budak kanak-kanak yang berumur bawah 2 tahun yang hanya makan minum daripada susu ibunya dengan dipercikkan air atasnya. Hanya sekadar percikkan air, renjiskan air atasnya
sekira-kira diratakan dia. Percikan air itu hanyalah diratakan. Diratakan air rata. Mestilah renjisan air itu meratai najis kanak-kanak ini. Diratakan dia dan tertinggi air atasnya. Mestilah air itu mari daripada bawah. Mari daripada atas. Daripada atas, bukan daripada bawah. Dia kena mari air itu renjis daripada atas. Jika tiada mengalir, walaupun tidak mengalir air, tidak dinamakan basuh lah. Mana walaupun tidak mengalir air, mengalirkan najis itu ke tempat yang rendah, mana sekadar renjis-renjis sahaja, air itu mengatasinya, air itu mengatasi, maksudnya banyak dia itu boleh mengatasi air kencing bayi ini. Jadi cukup cara hanya merenjis tanpa perlu menggunakan air yang banyak. Dan tak dapat tiada mesti daripada diperatakan jirimnya dahulu. Dan tak dapat tiada daripada diperatakan jirimnya dahulu atau keringnya hingga tiada tinggal padanya basuh yang bercerai. Mesti kena ratakan jirimnya, ratakan jirim dahulu, jeramnya dahulu atau keringnya jirimnya. Mana kita rata, mesti wajib ratakan air itu di atas air kencing, zat kencing itu dahulu atau kering, ataupun kita keringkan dahulu air kencing itu sehingga tiada tinggal padanya basuh yang bercerai. Sehingga dibasuh dengan sekaligus, bukan secara bercerai-cerai. Adapun kanak-kanak perempuan khunsa wajib dibasuh kencing keduanya. Yang dimaafkan, yang diberi keringanan, yang dinamakan sebagai najis mukhaffafah ini ialah najis kencing, air kencing daripada kanak-kanak ataupun bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah sahaja. Selain daripada lelaki termasuk khunsa, air kencingnya tidak termasuk dalam najis mukhaffafah yang diringankan kaedah basuhannya ini. Dan disyaratkan pada basuh yang mutannajis datang air atasnya jika sedikit ia dan tiada suci apabila diakas akan dia. Syarat pada basuh yang mutannajis ini, benda yang tercemar dengan najis, datang air atasnya. Maksudnya, kalaulah najis itu, katakanlah dia ada tapak najis, bahagian benda yang tercemar dengan najis, kita syarat basuh tu, air tu mestilah datang atas benda yang mutannajis ini. Pakaian yang najis, mesti dia mari atas, belah atas. Bukan dia masukkan ke dalam baldi. Kalau dia masukkan dalam baldi yang mengandungi air, menyebabkan baldi ini akan jadi tercemar dengan najis. Mutannajis juga. Jika sedikit ia, walaupun air, benda tu sedikit sekalipun. Jadi kita baca sekali lagi. Dan disyaratkan pada basuh yang mutannajis, datang air atasnya, air mendatanginya, waridun ala an-najasah, ataupun dalam mutanajis. Jika sedikit ia, kalaulah air itu sedikit, kalau air itu sedikit, dan tiada suci apabila diakas akan dia. Tiada suci kalaulah najis, benda najis ni datang di atas air. Dia mesti air tu kena melalui benda najis. Ni kalau kita lihat dalam masalah, kita boleh kiyaslah dalam masalah berkaitan dengan ghassalah ataupun mesin basuh. Adakah mesin basuh tu kita kumpulkan najis tu dalam baldi, seperti dalam baldi, ataupun air terus menjerus pakaian yang najis dan dia terus keluar melalui air buang. Jadi kaedah macam tu, patutnya dalam kaedah nak bersihkan pakaian yang najis. Kalau diakaskan dia,
tidak sah cara basuhan tu. Adapun air yang banyak, itu kalau air sedikit. Kemudian kalau air itu air yang banyak, maka suci mutan najis sama ada datang air atasnya atau akasnya. Kalaulah air itu melebihi, yang ni kurang daripada 2 kolah. Banyak ni maksudnya 2 kolah. Kullatani. Kurang daripada kullatani. Kalau air itu lebih daripada 2 kolah, banyak, diistilahkan sebagai banyak, maka suci mutan najis sama ada datang air atasnya, sama ada air dijirus atas benda-benda yang mutan najis, ataupun dia dicelup ataupun direndam di dalam air yang banyak. Dan dibasuhkan daripada najis anjing. Kalau najis anjing, cara macam mana nak bersihkan? Dibasuhkan daripada najis anjing dan babi dan anak daripada salah suatu daripada keduanya dengan 7 kali. Dibasuh dengan 7 kali dengan air, kemudian daripada 7 kali dengan air ni, salah suatu daripadanya air tanah yang meratakan tempat kena najis. Jadi 7 ni, daripada 7 ni, mesti salah satu daripadanya 7 ni dengan air tanah. Air tanah. Okay. Sama ada cara dia nak mulakan dengan air tanah ataupun nak celah-celah di antara 7 basuhan ini dengan air tanah, terserahlah. Dan jika dibasuh pada yang berlari, lagi keruh. Apa dia yang berlari ni? Lagi keruh. Maksud yang berlari ni air yang mengalir lah. Yang berlari itu air yang mengalir. Lagi keruh, memada ia lalu 7 kali perlarian air atasnya dengan ketiadaan ditanahkan dia. Kalaulah dibasuh benda najis yang tercemar dengan anjing ataupun babi ataupun anak daripada kedua-duanya, kalaulah dia basuh dengan air mengalir, contohnya daripada bukit, ada bukit air mengalir, dan atas air yang mengalir ni dia bawa sekali dengan tanah, dengan keruh. Jadi kalaulah dibasuh dengan 7 kali dengan air yang mengalir ni, dengan ketiadaan ditanahkan dia, boleh juga. Dan jika dibasuh pada yang berlari lagi keruh, memadai, ajza'ahu, mana memadai lalu 7 kali pada perlarian, 7 kali perlarian air atasnya, 7 kali mengalir lah. Sekali kita celup, kemudian angkat, kemudian celup kali yang kedua, angkat, sehinggalah 7 kali, dengan ketiadaan ditanahkan dia, tanpa perlu dicampur dengan tanah lagi. Dan jika tiada hilang ain najis mughallazah, kalaulah ain najis mughallazah itu tiada hilang, melainkan dengan 6 kali atau lebih, dibilangkan dia sekaliannya sekali jua. Kalau dibasuh 7 kali ataupun lebih, tak hilang juga najis ain tu, maka 7 kali basuhan ataupun 6 kali basuhan ataupun 5 ke tak kira lah, masih lagi dikira satu basuhan. Ditambah 6 kali lain daripadanya. Kemudian ditambah lagi, kalaulah 6 kali basuhan tu barulah hilang najis zat dia tu. Kemudian 6 kali tu tidak memadai, kita kira 6. Kita hanya kira 1 sahaja. Kemudian perlu ditambah lagi 6 kali lain daripadanya, dan bumi yang padanya tanah tiada wajib tanah lagi padanya, atas kaul yang asah. Manakala bumi yang dipijak oleh najis ataupun yang terjatuh najis, yang dipijak oleh najis anjing dan juga babi ni, tak perlu lagi cari tanah lain sebab dia dah tanah dah. Cukup dengan kalau kita nak bersihkan hanya
padan dengan mencurahkan air saja. Dan ketahui olehmu bahawasanya air pembasuh najis itu suci kemudian daripada suci tempat yang dibasuhkan dia, jika tiada berubah ia. Air yang telah digunakan untuk membasuh najis selepas daripada suci tempat yang dibasuhkan dia. Setelah daripada suci tempat yang dibasuh, setelah hilang najisnya dan suci tempat yang dibasuh tu, jika tiada berubah, kalaulah air itu tiada berubah dan tiada bertambah timbangan dia tidak bertambah. Kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada ia dahulunya. Kemudian daripada diiktibarkan qadar yang dihisap, yang terserap oleh tempat yang dibasuhkan dia. Dan qadar barang yang keluar daripada cemar-cemar yang suci. Maka dinamakan air itu mustakmal. Bukan mutanajis. Maksudnya kalaulah tiada bertambah bilangan, tiada bertambah timbangan, maksudnya kalau air itu kita gunakan 1 liter. 1 liter air untuk menyucikan satu tempat ataupun pakaian yang tercemar dengan najis. Selepas daripada pakaian ini hilang najis, kita dah hilangkan najis, keluarkan najis, kemudian air kita basuh pada pakaian, kita dapat hasilnya, katakanlah lepas daripada dibasuh pakaian ini, dia itu akan jadi dia tolaklah bilangan air yang menyerap di dalam pakaian ini mungkin akan jadi 200 ml jadi 800 mililiter. Kemudian ditolak setelah tu tidak ada dalam 800 ml ini tidak ada benda-benda najis, bekas-bekas najis, tiada timbangan najis. Maksudnya air ini adalah air pure yang kita guna daripada air yang mutlak tadi, dan dia tidak ada dah najis dalam ni, kemudian hasilnya walaupun ataupun lebih daripada kita dah keluarkan air ni sehinggalah 1 liter, bila katakanlah 1.1 liter. Ini menandakan adanya pertambahan bahan-bahan lain yang diragui. Ke atasnya mungkin dia akan menjadi bertambah jirim-jirim daripada benda najis ni mungkin masuk dalam air. Satu menyebabkan ianya bertambah timbangan. Tetapi sekiranya kita dah kira air ni 1 liter, kemudian bila dia dah kita perah air yang ada dalam pakaian ni, dia akan jadi kemungkinan 900 liter, 900 ml. Ini menandakan tidak ada serapan benda najis yang masuk di dalam air. Ini dikira air yang mustakmal. Air itu mustakmal. Demikian lagi suci arak. Arak itu juga menjadi suci apabila jadi cuka dengan sendirinya. Bila ianya menjadi cuka dengan proses secara natural, secara semula jadi dengan sendirinya, jangan dimasuk sesuatu ain di dalamnya. Jangan dimasuk benda lain, ejen-ejen yang menyebabkan arak itu bertukar menjadi cuka. Maka dimasukkan sesuatu di dalamnya tiada suci cukanya. Kalaulah dicampurkan sesuatu ke dalam arak sehinggalah arak itu berubah menjadi cuka, yang tu proses perbuatan manusia, adanya campur tangan daripada manusia, ianya dianggap tiada suci, masih lagi najis walaupun sudah bertukar menjadi cuka. Dan jika dibuangkan dahulu daripada jadi cukanya, suci cukanya. Kalaulah tukar menjadi cuka, jadi akan jadi cukanya suci. Sebab dahulu daripada jadi cukanya, jadi sucilah benda arak tersebut.
Jadi di sini perbuatan campur tangan daripada manusia, daripada orang yang menyebabkan arak itu menjadi cuka, itu tidak dikira sebagai faktor sucinya arak. Dia mestilah jadinya jadi cuka dengan tersendiri. Dan jika dimasukkan tuak ni nira lah, tuak ni air nira, dimasukkan dalam nira, dalam cuka dengan tiada menggilakan, kalaulah tuak tu dimasuk dalam cuka dengan tiada menggilakan. Apa maksud menggilakan ni? Menggilakan ni memabukkan lah. Orang panggil tuak gila ataupun air nira gila. Gila ni ketika dia tuak masam lah. Mana dimasukkan dalam cuka, benda tu, tuak tu tidak menjadi tuak yang gila, tuak yang memabukkan, suci cukanya. Jadi tuak yang tidak menggila dimasukkan dalam cuka, tidaklah menyebabkan ianya najis. Maksudnya tuak itu tuak yang belum najis. Belum najis, belum mabuk lagi. Dan jika menggilakan pula najis, kalaulah ianya menjadi gila. Manakala tuak tu jadi gila ni mabuklah, kalau minum dia mabuk. Najis cukanya menyebabkan cukanya itu menjadi najis, dan apabila suci cuka, nescaya sucilah pula bekasnya mengikut baginya. Dan apabila suci cuka, kalaulah cuka itu suci, maka nescaya sucilah pula bekasnya. Bekas yang diletakkan benda yang suci, maka bekas itu mengikut hukum benda yang diletak. Kalaulah cuka itu cuka yang suci, bekas adalah suci. Kalau cuka itulah cuka yang najis, maka bekas itu adalah menjadi najis, mutan najis, perlu dibasuh. Baik. Jadi inilah di antara sebahagian benda najis dan juga kaedah bagaimana cara kita menyucikan ain ataupun zat benda-benda yang najis. Mudah-mudahan ianya memberikan kepada kita kefahaman yang betul bagaimana kaedah kita menyucikan najis-najis, terutamanya kalau kita hari ini banyak benda-benda najis yang kadang-kadang kita cara bersih tu mungkin tak kena cara ataupun tak beberapa betul jalannya. Jadi inilah antara jalan ataupun kaedah yang betul dalam menyucikan najis ataupun menyucikan benda-benda yang mutan najis. Antaranya ialah hari ini penggunaan mesin basuh yang menjadi isu, mesin basuh yang ada bercampur dengan pakaian yang najis, yang tercemar dengan najis kanak-kanak ataupun pampers tu sendiri yang masuk di dalam yang masuk dalam mesin basuh sehinggalah menyebabkan pakaian lain menjadi tercemar. Bila tercemar, cara nak basuh, kita jangan biarkan mesin itu sepenuhnya. Kita perlu adanya air yang baru, yang suci melalui pakaian yang tercemar dengan najis, dan air itu terus dibuang, barulah boleh kita keringkan semula dan kita boleh gunakan semula tanpa ada rasa ragu-ragu lagi daripada bersihnya pakaian tersebut. Dan kita berhenti sekadar ni untuk hari ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.